Apa dia? Apa yang perempuan jumpa? Haina. Dubu. Tidak memiliki lubang vagina, tapi memiliki penis palsu. Antara keajaiban lah. Ini tak ada dalam buku. Ini tak ada dalam buku kita lah. Setakat ni yang kita jumpa tak ada. Cuma sebab ada satu tulisan, nanti saya akan bagi tahu. Jadi rupanya dubuk ataupun haina ni dia jadi polemik di kalangan manusia. Adakah dia ada jantan betina tak? Jadi kajian sains menunjukkan bahawa dia female. Dia ada yang female, tapi dia ada pseudo penis yang menyebabkan manusia dulu memang kata dulu nak panggil apa, yang mitos ke sangkaan, sehingga kan mereka dapat menipu manusia lah kan. Sehingga kan manusia beranggapan suatu ketika manusia anggap ni dubuk ataupun haina ni dubuk, ad-dumu' dalam bahasa Arabnya ad-dumu', menganggap dubuk bertukar jantina setiap setahun. Setahun jantan, setahun betina. Ini kan anggapan ni kita panggil apa ya? Mitos. Mitos ke? Mitos kan? Mitos macam kepercayaan. Mitos ni dia macam kepercayaan yang gaib gitu kan? Kan nak cakap, tapi mungkin juga mitos. Yang tu belum dikaji. Adakah dia tu mitos? Mitos betul lah kan? Mitos betul. Kalau kita tengok dalam artikel-artikel kesihatan, contohnya mitos, madu tidak boleh diminum semasa panas contohnya, kan? Mitos. Itu antara keajaiban lah. Sehingga kalau sebelum ni kita belajar, maknanya haiwan-haiwan ni dia boleh menipu manusia tu dari sudut perbuatan dia, kan? Macam apa? Kan musang contohnya kan. Yang ini dia bukan menipu lah, tapi maksudnya kejadian Allah tu ada hikmah lah. Kalau perempuan rajin baca mesti kan akan jumpa lah. Sebab itu perempuan dalam kita belajar ni kan, memang kita memerlukan ilmu sunnatullah. Sebab mereka, kalau maknanya kita, kalau kata kita ni tengok dubuk itu daripada luar kan, tidak ada kajian, mana jumpa benda-benda yang macam ni, maka dia akan terus beranggapan bahawa dubuk tu bertukar jantina. Itu antara keajaiban ciptaan Allah lah kan. Apa hikmah Allah buat macam tu sampai dia ada sudah penis. Kemungkinan, dan kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mencipta sesuatu tu dengan sia-sia. Ayat Quran mana ya puan? Setiap ciptaan Allah tu dia tidak sia-sia. Itu yang penting untuk kita tahu kan. Kita tengok kumbang, semut berbagai kumbang pun macam-macam jenis, tapi ayat Al-Quran mengajar kita Allah Subhanahu Wa Taala tidak membuat semua tu sia-sia.
Cuma dalam ni kalau tengok, kalau dalam perkataan Abatha ayat 115 surah Al-Mu'minun, muka surat 349. Surah Al-Mu'minun. Yang ni khusus kepada manusia lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu dari tiada kepada ada sahaja, dengan tiada sebarang hikmah pada penciptaan itu, dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami. Satu lagi ayat yang perlu kita hayatilah bila kita tengok haiwan yang menakjubkan, tumbuh-tumbuhan yang menakjubkan. Satu lagi ialah makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ini, mereka sujud kepada Allah. Kan ayat mana ini kita dah jumpa sebelum ni, surah An-Nahl ayat 49. Muka surat 272. Muka surat 272. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma tu'marun. Puan-puan boleh sujud. Kita baca sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang membaca dan yang mendengar, kan ayat sujud tilawah. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh.
Dan bagi Allah jualah tunduk sujud apa yang ada di langit dan ada yang di bumi dari makhluk-makhluk yang bergerak serta malaikat. Semuanya patuh kepada perintah Allah. Semua makhluk yang melata di bumi dan juga para malaikat, sedangkan mereka tidak menyombongkan diri. Malaikat itu, kalau mereka tu la yastakbirun, malaikat-malaikat itu tidak sombong daripada beribadat dan sujud kepada Allah. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang mengatasi mereka dengan kekuasaannya, serta mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Ni satu lagi. Yalah, tak apalah, min fawqihim. Kalau dalam bahasa dalam bahasa Inggeris, min fawqihim, rabbahum min fawqihim, their Lord above them, above fawqihim, di atas. Kan kita doa zikir pagi kan, Allahumma hafadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi daripada atas saya. Jadi fawqihim ni di terjemahan salah dengan qalah jugalah. Fawqa tu di atas. Kalau Indonesia diterjemahkan sebagai mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka, yang di atas mereka. Sebab fawqa di atas. Okay, jadi pokoknya kita bicarakan tentang dubuk ni dulu, pasal dia tu kebetulan Ustazah jumpa. Jadi haiwan-haiwan ni dia sangat menakjubkan. Kalau semut pun dah kita jumpakan, semut tu yang kita pijak, yang kita sepak, yang kita sembuh dengan racun serangga sebagainya tu, tapi kehidupan mereka tu menakjubkan apabila diperhatikan dan dikaitkan mereka tu sebagai makhluk Allah. Makhluk Allah. Yang ni lagi pelik, yang ni tak ada dekat tempat kita ni. Dubuk. Ini asalnya jumpa kat mana? Ada tulisan berkenaan dengan satu tesis PhD Syekh Saleh Fauzan. Ini ulama daripada Arab Saudi lah. Masa dia buat tesis tu, tajuknya yang dia buat tu Al-At'imah wa Ahkamus Sayd wa Dzabaih, makanan dan hukum-hukum buruan dan sembelihan. Itu tajuk dia punya. Jadi dia kaji banyaklah binatang yang berkaitan kan. Jadi antara yang disebut ialah berkenaan dengan nama betina bagi ad-dubu'. Jadi ad-dubu' ni jantan betina dia sama je. Tidak, betina dia tu tidak dinamakan sebagai tidak ditambahkan dengan tak merbutah belakang tu, menunjukkan dia tu female. Jadi Syekh ni dia menyatakan antara kepelikan haiwan. Pelik haiwan ni berdasarkan tanggapan manusia, tanggapan masyarakat lah ketika itu, iaitu dalam jangka masa setahun ia akan hidup sebagai jantan, manakala tahun yang seterusnya dia akan hidup sebagai betina. Sebab dari sudut masyarakat, dari sudut kehidupan biasa ni, kita sangat sukar untuk mengenal pasti jantina binatang tersebut. Jadi masa tesis itu dibentangkan tu, orang ketawa lah kan, maksudnya pelik, memang pelik lah binatang ni. Tak pelik macam mana, 1 tahun boleh bunting, 1 tahun lagi tak boleh bunting, sebab tak kena pastikan mana satu. Cuma kajian sains yang mutakhir, kalau perempuan baca kan yang Ustazah suruh cari tadi tu, perempuan akan dapati dia memang jadi dia manusia ni tahu berdasarkan kajian sains, baru tahu. Sebab apa? Sebab dia ada pseudo penis tu. Akan jumpa gambar-gambar yang ditunjukkan tu.
Tapi mengikut kajian juga, antara sifat dubuk ialah mereka merupakan haiwan yang oportunis, sejenis haiwan yang suka mengambil kesempatan daripada sesuatu keadaan. Bila berkumpul naik aura gangster, tapi bila bersendirian terus buntu. Mahu memburu pun tidak berani. Oh, dia macam tu ya. Dia berani bila ramai-ramai. Lebih rela makan sisa buruan binatang lain. Jadi kalau dia seorang dia tu, seekor dia je, dia makan cari yang telah diburu lah. Dia tak berani. Apa tak tu? Macam tu antara yang pelik lah. Sebab itu dia boleh mengaburi mata manusia dengan ada yang itu sudo tu. Okay, kita sambung buku kita. Jadi yang kita perlu ingat, satunya Allah tidak menciptakan makhluk-makhluk ni secara sia-sia, kan, dengan sia-sia. Yalah, kalau kita fikir seimbas sekali imbas selayang pandang, nak buat apa semua ni menyusahkan kita je. Menyusahkan kita. Ustazah ulang di air putih sana. Ialah bila dalam keadaan dia tak terkawal, bila habitat telah sesuatu jenis haiwan tu telah diganggu, maka dia akan menyusahkan kita. Sahabat-sahabat kita di kampung air putih sana, mereka tak boleh bercucuk tanam buat masa sekarang ni. Sebab apa? Sebab tanaman dimusnahkan oleh monkeys. Dikhabarkan monyet-monyet di sini dibawa ke sana. Puan-puan tolong maklumkan boleh tak? Ustazah pun tak tahu. Kasihan, nantilah Ustazah nak bagi tahu. Siapa tak tahu, tak bagi tahu lagi. Nak bagi tahu siapa ni? Sebab bila dah dia punya pembiakan tu lebih, lepas tu dibawa pula daripada habitat ke tempat itu, yang diadukan tu yang apa? Pokok apa dia beritahu hari tu? Yang pokok-pokok kecil, contoh terung ke kan? Dia tengok, oh buah baru nak pergi ambil, tengok tak ada. Sebab monyet ni dia bukan makan pun. Perempuan sampai masuk dalam rumah ni, masuk dalam kedai, telur sepapan. Kalau ada telur sepapan, monyet apa dia? Kan? Yang terbaru ni, yang minggu lepas ni, kekanda kita ni yang menyaksikan zaman Jepun, zaman komunis, yang ceritakan kepada kita jambatan Teladas tu tempat komunis hukum orang, tembak masuk dalam sungai tu. Siapa nak buat kajian sejarah ada lagi saksi yang tu. Dia bagi tahu pokok durian dia kan, yang putih-putih lagi, monyet datang getu-getu habis. 3-4 hari dia mari makan balik. Yang dia Ustazah ulang balik sebut sebiji pun tak dapat makan, tak sempat masak lah. Masuk dalam rumah, kalau rumah kampung memang kena, dia ada lubang-lubang kan, mana lubang dia muat dia akan masuk. Jadi kerja orang kampung sekarang kena tutup, tak berani buka pintu. Ustazah ingat seronoklah ke orang kampung dapat bercucuk tanam. Kita tak ada tanah banyak kan, tak boleh juga Ustazah. Tolonglah sampaikan siapa-siapa yang boleh sampaikan. Nak sampaikan kepada siapa nak buat surat perhilitan ke apa ke. Tapi dah banyak kali lah bila Ustazah pergi diadukan macam tu. Nak buka pintu nak masak, buka lah sekejap, lepas tu tutup balik. Takut sebab masuk. Tak tahulah kan, tak tahulah. Seolah-olahnya belum ada tindakan ke apa ke. Sebab jawapan balik tu macam tak berapa ni lah. Tak, Ustazah, dia orang pun nak buat macam mana. Dulu ada dulu orang kampung boleh simpan senapang semua tu kan. Sekarang tak boleh ke? Ada lesen. Lepas tu mungkinlah benda tu tak pastilah macam mana. Jadi kalau guna senapang, memanglah dia lari beramai-ramai kan. Sekarang berdasarkan maklumat kekanda kita tu, senjata yang satu-satunya senjata yang ditakuti oleh monyet-monyet itu ialah lastik.
Kalau pegang lastik tu, dia lari lah, dia tahu. Mungkin ada yang pernah kena lah kot. Kalau lastik ni macam dah jadi macam apa tu yang berlaku dia, yang di plastik tu kan, tak ada senjata kena guna lastik ni. Jadi takut sebab yang datang tu besar-besar kan. Kita pun takut dia jadi menyeringai kepada kita pula. Ustazah kata itu kan memanglah kita, Ustazah masa di UM, College kelima, kediaman kelima di UM tu, memang belakang asrama, belakang college kita tu memang hutan, memang monyet memang selalu lah juga. Jadi kita faham lah macam mana keadaan tu. Memang dia akan masuk. Cuma ni kampung kesian lah kan. Dia kena pakai apa, kawalan biologi kan, dia kena kawal pembiakan mereka lah. Sebab kalau dah macam tu, kalau nak tembak nanti jadi satu kesalahan pula. Ini masalah real ya. Di lokasi, Ustazah berada di lokasi tu. Masjid tu di sebelah balai polis Air Putih. Masa mak orang duduk cari tu memang penuh. Memang penuh orang nak cari. Tapi baru ni saya tak ingat dah, saya ada cakap dengan seseorang lah. Dulu memang bila kita ada buat laporan kan, macam dekat area Mak Cili tu memang banyak apa ni kedua tu. Jadi dia akan pasang perangkap lah. Maknanya lepas tu dia lepas lah kat mana-mana. Kat situ lah. Memang dilepaskan kat situ. Tapi sekarang ni katanya dia tak buat macam tu lah. Dia kata dia maknanya dia ambil tindakan tembak juga ya. Yalah mungkin yang sebelum ni lah membiak tu kan. Menurut mereka satu ketika memang dah hampir tak ada. Lepas tu ada balik. Mungkin dari sudut pembiakan tu lah kot, musim membiak. Tapi puan-puan boleh bayangkan, kita boleh buka tingkap. Kat area rumah saya tak boleh Ustazah. Tak boleh juga. Ada benda tu juga. Ada juga. Rambut tanduk pokok pun kadang-kadang boleh makan sedikit dua je. Ada juga wakil dia pada sini. Mak Cili ya. Dia kena buat kawalan apa? Biologi kan. Memang macam Ustazah kata ambil ronti, ambil apa tu, saya tak pernah lah, tapi pilihan kat rumah tu ada. Tapi boleh bayangkan kalau kat sini pun. Tapi kalau dah dilepas ke sana memanglah lagi. Betul. Rumah Ustazah pernah juga satu ketika dahulu, beberapa tahun sebelum ni, dalam beberapa bulan tu banyak. Dia berjalan di atas pagar kan. Berjalan atas pagar, kebetulan masa tu ada pokok betik besar di belakang rumah. Memang besar betul lah, memang subur sampai kita kena tebang. Buah ni besar-besar ni. Memang besar sungguh-sungguh. Sampai Ustazah memang apa tu kita pakai, tebang sendiri. Tak sempat sungguh suami balik sebab dah bimbang, memang besar sangat. Sebab masa cangkul kat tepi-tepi tu akar dia dah berata-rata kan. Monyet tu, nak cerita monyet tu, dia petik daun, lepas tu buat berpayung 2-3 ekor. Mungkin daun betik tu dijadikan ubat kan. Dia bawa daun betik tu. Ada kaitan dengan tajuk kita hari ni kan, haiwan dapat menggunakan ubat. Jadi monyet ni kena buat sesuatu lah kan. Kesian lah orang kampung kita. Tak tahulah siapa yang nak buat tu. Dia kena orang perhilitan juga kot kan, sebab dia orang yang tahu macam mana nak kawal. Kita kisahlah cocok obat lain kan. Macam kucing pun ada kan, kasih kucing semua tu. Macam tu lah dia kena buat. Satu hal pula kan, memanglah melibatkan kos. Kita sambung muka surat berapa? 257 kan? Binatang yang menggunakan ubat. Binatang boleh menggunakan ubat. Tikus, sampai tikus. Di antara keajaiban haiwan adalah dapat menggunakan ubat. Para doktor beranggapan bahawa penggunaan suntikan diambil daripada cara yang dipraktikkan oleh burung berparuh panjang. Asal dulu, idea dulu.
buat suntikan tu, asal dulu ambil idea tu daripada burung yang berparuh panjang. Sebab burung jenis ini apabila mengalami kesulitan buang air besar, dia segera pergi ke laut serta mengambil air dengan paruh, kemudian menyuntikkannya ke dalam tubuh sehingga ia dapat buang air besar dengan cepat. Dia suntik diri sendiri dengan paruh dia. Manusia ni dia bukan ada, dia tengok kan, sebagaimana kita ambil iktibar daripada dua anak Nabi Adam alaihissalam kan, bila dah terbunuh seorang tu, dia tengok gagak manusia belajar daripada haiwan. Kita ingatkan kita ni pandai sangat, rupanya belajar daripada burung. Suntikan tu. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Itulah antara hikmahnya daripada haiwan ni. Manusia boleh belajar daripada haiwan. Semut tu rajin, lebah menyingkirkan kan lebah-lebah yang malas. Kan. Macam tu. Berbeza hanya dengan Ibnu Irs. Ni istilah Arab ni. Ibnu Irs iaitu sejenis musang dan juga landak. Dalam buku ni dia kata polecat, polecat, sejenis musang dan juga landak. Dalam Arab ni sebut Ibnu Irs. Ibnu Irs. Apabila menangkap, memangsakan ular besar ataupun ular kecil, keduanya terlebih dahulu pergi mencari tumbuhan yang dikenal sebagai nama, dengan nama mana ni? As-Sitrun Nahri. Sitrun Nahri. Dengan short As-Sitrun Nahri. Di sini diterjemahkan sebagai satu jenis tumbuhan sungai. Sitrun Nahri, sejenis tumbuhan sungai. Lalu memakannya sebagai penangkal racun. Dia nak memangsakan ular, nak bunuh ular. Dia tahulah haiwan-haiwan ni telah diberikan satu jenis kebijaksanaan, insting. Dia boleh kenal. Puan-puan kucing ustazah pun macam tu juga. Rumput kan. Tapi bukan semua jenis rumput. Ustazah tak perhati rumput mana dia makan. Yang jenis tajam tu, yang halus panjang tu, lepas gigit tengok makan ni kan. Jadi ubat dia ubat sesama ke apa benda tak tahulah. Yang ubat untuk kalau tak cing sesama atau demam tu dia panggil rumput helikopter. Ya. Petani kita kena lepas dia makan. Ada kawan lah dia tahu, dia kata dia tak bawa klinik apabila kucing dia sesama atau demam tu, dia ambil pokok rumput helikopter tu, dia rebus, lepas tu maknanya kita guna shrimp untuk suapkan apa ni, air tu, air rebusan. Air rebusan tu. Terima kasih puan. Kucing ustazah dah lama sesama. Tak sembuh-sembuh. Lepas tu jadi kita tak ada masa nak keluarkan dia, nak bawa dia. Kalau kita keluar tu memang dia tuju kepada daun tu. Petani kena bawa keluar. Kucing tu kucing kat rumah tu bukan yang beli kat kedai pun. Kucing yang datang minta pertolongan. Kan. Dan bila dah bela sayang pula. Tak boleh lepas, nanti kacau rumah orang pula. Rebus ya. Rebus. Ada kata plan tapi saya Google tu dia rebus. Kita ambil dengan akar. Tapi dia ada kepandaian kan cari ubat tu. Betul. Jadi barangkali orang tua-tua kita dulu pun cari ubat berdasarkan mana dia tahu. Kan dia tak belajar sains. Dia belajar daripada haiwan lah. Kan kalau dia tengok haiwan tu sakit apa, tengok ambil pucuk kayu itu kan, pakai ni. Kalau suntikan pun ideanya daripada burung, yang lain-lain tu tentulah kan hikmah. Lain pula dengan musang. Bila sakit kepala ataupun terkena luka, dia akan cari satu jenis zat pewarna yang telah dikenalnya, lalu dia mengambil dan meletaknya ke di atas lukanya sebagai obat apa tu?
Ubat sapu lah, ubat sapu. Kalau pening kepala, dia pening kepala juga, sakit kepala juga yang musang ni. Dia ni kalau dalam ni dia cari getah pokok yang telah dikenal pasti, sejenis getah pokok. Mungkin berwarna lah. Sejenis getah pokok. Shiba. Celupan lah, memang pewarna lah. Shibrin ma'rufin. Ya'ti ila shibrin ma'rufin faya'khudhu minhu wa yada'ahu ala jarhihi. Dia akan, dia pandai guna ubat sapu. Ubat sapu. Begitu juga dia yang dilakukan oleh beruang. Apabila terluka, beruang mencari tumbuhan yang tertentu yang telah dikenalnya. Lalu beruang mengubati lukanya dengan tumbuhan itu dan sembuhkan dia. Betul lah. Kan orang-orang tua kita pastinya dia ambil idea ubat, cari ubat tu berdasarkan pemerhatian mereka terhadap haiwan. Kita pun pelik kan sebelum ni, macam mana dia orang tahu kan? Dia orang tak belajar. Nak cari daripada mana? Daripada haiwan. Kecerdikan. Manusia belajar dari binatang. Manusia belajar dari binatang. Manusia belajar dari haiwan. Ramai orang di kalangan intelektual belajar daripada haiwan tentang hal-hal yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam bidang kehidupan, akhlak, industri, peperangan, ketegasan ataupun kesabaran. Haiwan, kita dah ingat kan, haiwan ni haiwan lah. Rupanya kita tumpang banyak benda daripada mereka. Cuma kelebihannya kita boleh upgrade kan. Mereka duduk situ lah, kita boleh upgrade kan apa yang kita belajar daripada mereka. Tapi tak boleh sombonglah dengan haiwan ni. Macam itulah. Petunjuk yang diberikan kepada binatang melebihi petunjuk yang diperolehi oleh sebahagian besar manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Atau apakah mereka mengira bahawa kebanyakan mereka itu mendengar ataupun memahami? Mereka itu hanyalah seperti haiwan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Kan ini kalau kita tidak menggunakan akal fikiran, tak nak berfikir, maka Allah SWT sebut mereka ni lebih teruk lagi daripada haiwan ternakan. Al-an'am, haiwan ternakan. Balhum adallu sabila. Sebab apa? Sebab haiwan ni pun ada cerdik dia juga kan, menjaga diri dia, bila sakit cari ubat kan. Lepas tu mereka ni tunduk kepada Allah kan, patuh kepada perintah Allah tu kan, dalam ayat yang kita baca tadi. Jadi kalau kita ni tak menggunakan akal fikiran yang Allah kurniakan kepada kita, kita ni seolah-olah lebih teruk daripada haiwan. Macam tu. Abu Ja'far Al-Baqir berkata, demi Allah dia tidak membataskan permisalan, penyerupaan itu, tamsil itu dengan binatang ternak, bahkan menyatakan bahawa mereka lebih sesat daripada binatang ternak tersebut. Jadi dalam ayat tu Allah SWT bukan kata sama dengan binatang ternak, balhum adallu sabila, bahkan lebih sesat lagi jalannya. Dan di antara petunjuk yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada binatang buas yang betina, bahawa ketika melahirkan anaknya, maka selama beberapa hari ia akan mengangkatkan ke atas, yakni dengan menggunakan mulut dan giginya, lalu meletakkannya kembali dan memindahkannya lagi dari satu tempat ke tempat yang lain, dan terus melakukan perbuatan itu sampai si anak kuat fizikal dia. Sebab apa? Untuk menghindari gangguan semut-semut kecil ataupun semut-semut besar. Sebab ketika dilahirkan, anaknya seperti sepotong daging.
tengok anak kucing yang baru lahir contohnya kan, anak tikus ke, tak ada bulu kan, maknanya dia macam seketul daging gitu je. Takut dikerumuni oleh semut, maka binatang-binatang buas yang ni, si ibu ni dia akan angkat beberapa hari, pindah-pindahkan. Wallahu a'lam kan. Tapi research lah. Research ni macam ada punya kajian kan. Dia cerita ni bukan musnah, dia cerita anjing. Memang ada sakit. Yelah, memanglah. Ini yang kita bicarakan ni memang semua kajian sains. Cuma dibentuk dalam bentuk kitab agama kan. Memang semua kajian sains. Pemerhatian dimasukkan. Jadi memanglah binatang ni memang sakit kepala tu salah satulah kan. Dah sesama demam semua tu ada kan. Ada sakit buah pinggang. Sakit buah pinggang, betul. Ni kalau pergi hospital kucing kan macam-macam sakit, jenis sakit. Sakit kronik tu kan. Macam kucing kat rumah saya siap pindah darah dah. Transfusion. Masuk air. Masuk air. Dia ada dekat klinik tu memang dia ada kucing tu untuk ambil darah untuk dipindah pada kucing lain. Dia ada apa ni, bank darah juga kan. Puan-puan perhatikan, kalau kucing kan dia ada air muka dia sendiri kan. Setiap kucing tu dia ada air wajah dia sendiri. Betul? Jadi macam lain, ni macam lain. Cara dia tengok kita pun lain kan. Gitu. Okey, Ibnul Arabi. Puan-puan tambah alif lang pula dah. Puan-puan tambah AL kat situ tu, Ibnul Arabi. Sebab Ibnul Arabi yang lain. Itu dua personality yang sangat berbeza. Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ni tokoh yang ni lah. Kalau tak ada AL tu tokoh ni Wahdatul Wujud semua tu. Sebab tu Ustazah suruh tambah AL tu. Nanti confirm lah pengarang kita ni tak akan rujuk lah kepada kalau tanpa AL. Tambah AL, Ibnul Arabi. Ini bukan Ustazah tambah, ini asal yang Arab dia ni. Asal Arab dia ni. Tapi Arab ni Ibnul Arabi. Ibnul Arabi. Tak apalah, tambah je AL dulu. Yang penting bukan Ibnu Arabi, bukan Arabi tu. Tambah AL. Seseorang yang bertanya kepada orang tua dari suku Quraisy. Ni tanya tentang orang-orang Quraisy, orang-orang tua di kalangan orang-orang Quraisy. Siapa yang mengajar kamu semua benda ni? Sebab apa? Sebab dia tahu tentang banyak benda ni, orang tua dalam kalangan orang-orang Quraisy. Jadi orang tua, pakcik dia jawab, Allah yang mengajarkan kepada saya apa yang diajarkannya kepada burung merpati. Macam mana pakcik tahu banyak benda ni kan? Gitu gini. Allah yang ajarkan saya. Melalui apa? Melalui burung. Yang pertamanya melalui burung merpati, untuk membolak-balikkan telurnya sehingga kedua sisinya mendapatkan posisi pengeraman yang sama, dapat suhu yang sama kan, balik-balik di samping, kerana bimbang karakter tanah dapat mempengaruhi telur apabila ia terus-menerus berada pada satu sisi sahaja. Jadi dia tengok burung, dia tengok apa yang dilakukan oleh burung merpati tu, maka dia buatlah pada benda-benda lain apa yang kemudian ditanya lagi, siapa yang ajarkan pakcik begitu gigih dalam memenuhi hajat dan sabar untuk mendapatkannya meskipun payah untuk mencapainya. Jadi didapati, orang yang bertanya didapati pakcik ni kuat semangat, sangat cekal. Macam mana pakcik boleh gigih macam ni? Pakcik tu jawab apa? Kumbang, pakcik tu jawab. Apabila haiwan ni memanjat dinding dan terjatuh, dia naik lagi, kemudian jatuh lagi, dan terus berulang, namun ia tetap mencuba sampai akhirnya dia pun sampai. Pakcik belajar daripada kumbang, pakcik yang kekal semangat, yang cekal semangat. Kemudian ditanya lagi, siapa yang ajar pakcik pagi-pagi lagi keluar
Dan tak sesia-siakan masa kan. Jawab pakcik apa dia? Burung yang keluar setiap pagi dalam keadaan perut yang kosong, kemudian kembali dalam keadaan kenyang. Dan dia tu pergi ke tempat yang jauh tanpa bosan, melakukan pekerjaan itu tanpa rasa bimbang. Tanpa rasa bimbang sama tentang bahaya yang mungkin akan muncul daripada udara ataupun daripada bumi, kan dia terbang kan. Dia pergi je. Man 'allamaka, siapa yang ajarkan kamu keluar pagi-pagi untuk menunaikan hajat kamu? Min ilmi at-tayr, daripada apa yang diajarkan oleh burung. Kemudian kita tanya kepada orang-orang lain lagi, tanya kepada yang lain-lain lagi, pakcik-pakcik lain pun macam itulah juga jawabnya. Siapa yang mengajarkan kepada kamu sikap tenang, waspada dan bermati-matian sampai akhirnya mendapatkan keperluanmu? Lepas tu bila dapat tu berlompat-lompat, bukan berdapat, maksudnya gini, maknanya untuk tenang, khusus untuk orang yang memburu lah kan. Macam mana pakcik ni sabar, tenang je, senyap. Kan orang nak memburu kan kena diam, kena diam. Bila dah dapat tu terkam macam singa, macam tu. Jadi menjawab dia, yang mengajarkannya ialah kucing yang mengawasi lubang tikus tanpa ada gerakan, melingkarkan badannya ataupun bergoyang seakan ia sudah mati. Tapi apabila seekor tikus muncul dari situ, dia terus menerkamnya seperti singa. Steady dulu, sabar senyap dulu untuk mendapatkan guruan. Okey, siapa yang ajarkan kepada kamu kesabaran dan sabar dan menahan kesusahan dan menahan kepayahan. Sabar dan menahan kesusahan, memikul kesusahan tu, dan tidak diam sahaja, maknanya terus menerus berusaha. Yang mengajarkan kepadanya ialah min ilmi Aba Ayyub. Gelaran unta tu, nama gelaran bagi unta ialah Abu Ayyub. Gelaran unta, julukan bagi unta. Kesabaran dalam memikul beban berat, untuk membawa bawaan yang berat. Kan orang dulu unta ni macam lori lah kan, bagi orang dulu lori kontena, berat sangat barulah boleh bayangkan keberatannya. Tak ada lori kontena dulu, unta lah jadi lori kontena. Berjalan dalam letih menghadapi, sudahlah letih dia tu, bawa berat pula. Lepas tu driver lori tu pula mengasari tu, pemilik unta berlaku kasar kepada dia, paksa-paksa pula dia. Dan dia tu sabar bawa barang berat, sabar dipukul orang, macam tu. Pahitnya rasa lapar dan haus, letih dan lelah memenuhi segenap anggota tubuh. Namun semua itu tidak menghalangnya untuk tetap bersabar. Jadi kita jangan katalah binatang senang, dia makan minum tidur je. Dia pun ada kesusahan dia, ada sakit dia juga kan. Binatang ni sabar. Ni satu lagi ni. Siapakah yang mengajar kamu sikap mendahulukan kepentingan orang lain, dan juga suka memberi? Dia daripada siapa? Min ilmi dik. Daripada ayam. Ayam jantan. Pada masa dia temukan
sebiji bijirin kan, sebiji beras ke sebiji gandum di atas tanah, dan dia tak makan. Walaupun dia memang nak makan, tapi dia ajak dulu bukan orang lain, dia ajak dulu ayam-ayam lain, ayam-ayam betina. Ada chance dia ajak ayam-ayam betina. Mungkin dari sudut family ni, kalau sudut family ni, ayah kan bagi isteri dan anak-anak dia makan dulu. Perempuan cuba perhatikan orang lelaki, kan. Memang yang kita kan yalah, kadang-kadang kita banyak mentomahkan lelaki ni macam ni kan, tapi dari sudut itu memang kebanyakannya macam ni kan. Dia bawa balik dulu, dia makan, dia bagi makan family dia dulu, dia tak makan pun tak apa. Tengoklah balik suami ke anak lelaki ke, banyak juga jenis macam tu. Memang itu. Dari sudut family, suami isteri ni memang sepatutnya kita, kalau isteri berikan penghormatan, dia ada kelebihan dia. Tengok kan, orang-orang yang kerja kilang, dia tinggal kereta untuk isteri dia pergi dengan motor. Mana dia tinggal, dia boleh, mana boleh tinggal motor untuk isteri kan, nak bawa anak-anak. Tak apalah, abang pergi dengan motor, jauh perempuan, kan hujan, panas, debu. Tapi mereka bahagia. Ni bawa kereta kan, mana suami nak bagi sangat isteri bawa. Kita tengok dia tu mengantuk kan, dia tak nak bagi. Dia menunjukkan dia kuat kan, nampak dia letih tapi macam tu lah. Itu fitrah kan yang Allah beri kan. Itu dari kalangan manusia. Ni ayam jantan bagi ayam betina dulu ni. Itu. Yang jadi banyak ni kan konflik semua tu, kadang-kadang kita tak fikir antara satu sama lain kan. Ada orang pihak A berkorban dari sudut itu, B dari sudut lain. Jadi menghargai antara satu sama lain tu bawa bahagia. Tu. Ini ayam ni. Dan dia ajak tu, dia ajak sungguh-sungguh lah, bukan ajak ayam. Walaupun dia ajak ayam, tapi dia bukan ajak ayam, dia ajak sungguh. Sampai datanglah ayam betina lalu mematuk biji padi. Sementara si ayam jantan ketika melihat itu begitu senang hatinya dan terlihat sangat tulus. Ni pakcik mana dia memperhatikan ayam. Dia tengok ayam tu memang ikhlas lah dia ajak tu. Dan apabila diberikan biji-bijian yang banyak, ia pun menebarkannya ke beberapa tempat terpisah, meskipun di situ tidak ada ayam betina, kerana sesuai tabiatnya dia terbiasa memberi dan menderma. Seakan-akan aib baginya apabila menguasai makanan untuk diri sendiri. Itu sikap adik ayam jantan. Sifat mulia. Ini yang sebelum ni kan, atas tu dalam perenggan pertama sebagai mukaddimah, tajuk kecil manusia belajar dari binatang. Okay. Maksudnya belajar daripada binatang ni dalam pelbagai hal yang bermanfaat bagi manusia, sama ada dari sudut akhlak. Ni akhlak daripada ayam jantan. Betul juga kan, kena tengok balik ajak-ajak ayam tu ayam mana. Kalau yang ni tak, bukan ajak-ajak masuk macam tu kan. Oh, manusia yang ajak-ajak ayam. Kan manusia, bukan ayam yang ajak ayam. Manusia kan ajak ayam tu sebab nak pekuk dia, nak sembelih kan. Ajak-ajak ayam. Ajak-ajak ayam ni makna dia apa? Tak bersungguh-sungguh lah kan. Olok-olok. Silap lah, kira sebelum masa dah. Itu ajak-ajak ayam ni maknanya manusia yang ajak ayam, bukan ayam ajak ayam. Yelah, tapi biasakan sebelum masa ni kita melalui penelitian pemerhatian tu macam harapkan pegang makan padi tu, pegang tu buruk, sini buruk, pegang kan, jaga, tapi dia yang makan padi. Ya. Okey, seterusnya
Siapa yang mengajarkan kepada kamu trik? Trik yang biasa dilakukan dalam mencari rezeki dan cara-cara mendapatkannya. Pakai trik. Taktik untuk mencari rezeki dengan pelbagai cara. Daripada musang. Daripada musang yang menggunakan pelbagai tipu muslihat, pelbagai taktik yang tidak mampu dipelajari dan dipraktikkan oleh orang-orang yang intelek. Tipu muslihat. Musang lebih banyak daripada apa yang diketahui. Trik, taktik tak apa, jangan tipu. Kan tipu tapi digunakan trik lah. Kalau yang sebelum ni tu jangan, kita dalam mencari rezeki ni jangan tipu, jangan tindan kan, jangan tindan. Tak tahulah, kalau dalam satu kampung contohnya tindan satu Ustazah, kalau nak contoh katakanlah jiran dekat-dekat kan, kalau perumahan yang kos rendah semua tu kan, mereka kan berniaga kan, peniaga. Kalau dah orang ni lama dah dia jual nasi lemak, kemudian setahun kemudian dia jual gerai dekat-dekat nasi lemak, jadi baik ke jadi macam mana? Macam mana dari sudut psikologi? Jual barang yang sama elok ke tak elok? Ada boleh jadi elok, saya dah jumpa jadi elok. Dia boleh cakap-cakap, tak apalah yang tu beli nasi lemak ni yang besar. Macam mana? Kalau kita untuk elakkan, kita jaga jarak ataupun jual lah barang lain kan sebaik-baiknya. Itulah. Sebab biasanya manusia ni berkonflik sebab nak benda. Selagi tak berebut benda, dia tak ada konflik sangat. Daripada musang tadi kan, daripada musang. Okey. Siapa yang mengajarkan singa yang berjalan dan bimbang jejaknya diekori, maka dia pun menghilangkan jejak itu dengan ekor. Singa ni berjalan dan dia pandai melupuskan jejak langkah dia tu, dilupuskan dengan ekor. Dan siapa yang mengajarkan singa yang datang melihat anaknya pada hari ketiga kelahirannya, kemudian meniup lubang hidung anaknya tersebut. Ni bapak dia. Jadi singa jantan selepas 3 hari kelahiran datang meniup lubang hidung anaknya. Kerana apa? Kerana ketika ibu melahirkan anaknya tu, ibu singa tu dia perlakukan seperti bangkai. Maksudnya macam mana tu? Macam anak kecil yang mati. Dia kan belum sempurna ni sistem pernafasan dia tu. Belum sempurna sistem pernafasan dia kot. Macam itulah. Dia macam kalau bayi manusia ni pun kan, kalau yang tak cukup bulan tu, dia sistem pernafasan dia tak sempurna. Ni dia meniupkan lubang hidung, tiup lubang hidung anak. Siapakah yang mengilhamkan kepada singa-singa berhati mulia untuk tidak memakan kecuali mangsanya? Kemudian apabila dia lalu ikut mangsa singa yang lain, dia tidak akan dekat walaupun sangat lapar.
Dia singa ni walaupun dia, yalah kita anggap dia binatang yang pemangsa, tapi dia ada izah dia, dia ada jati diri dia. Dia makan yang dia terkam sendiri. Dia tak makan mangsa yang telah diterkam oleh singa lain. Siapa yang mengajarkan gajah betina ketika sudah dekat waktu melahirkan untuk pergi ke lokasi air dan melahirkan di situ? Gajah ni dia melahirkan di air, dalam air. Kerana gajah berbeza dengan binatang-binatang lain, gajah melahirkan anak dalam keadaan berdiri, sebab organ tubuhnya berbeza dengan organ tubuh binatang lain. Gajah pula dia melahirkan dalam keadaan berdiri, dan dia tu pula tinggi. Lepas tu kalau tinggi berdiri atas tanah, kan, di atas datar. Kalau keras pula jatuhlah anak tu, membahayakan, mengakibatkan tulang retak dan sebagainya. Itulah sebabnya dia pergi ke lokasi air dan berada di tengahnya, kemudian melahirkan anaknya di situ. Seperti air tu umpama tilang lah bagi dia. Tilang bantal yang empuk dan nyaman. Siapa yang mengajarkan tentang siapa yang ajarkan lebah lalat pula? Bila dia jatuh dalam air bila jatuh dalam air, dia melindungi dirinya dengan dua sayapnya. Dia melindunginya bukan, dia melindungi dengan sayapnya yang ada yang mengenai penyakit, dan tidak dengan sayap yang lain. Sebab itu bila kita kan, bila masuk dalam air, kita kena selang dua-dua. Ditinggal tu untuk kita lah kok. Kan maknanya haiwan-haiwan ni dia bergerak, fitrah dia tu atas perkara yang telah ditentukan oleh Allah. Tsumma siapa yang mengajarkan anjing pula apabila dia memburu kijang, dan untuk mengetahui mana kijang yang sakit dan mana yang kijang yang sihat, dia tahu pula mana jantan mana betina. Dia tahu. Kemudian dia pilih kijang jantan. Dia pilih kijang jantan, walaupun kijang jantan ni lebih tangkas, tapi dia biarkan kijang betina, meskipun larian dia kurang laju. Sebab apa? Sebab dia tahu bahawa kijang jantan berlari laju, tapi dia akan tahan kencing. Setiap binatang apabila sangat terkejut atau takut, dia akan menahan kencingnya. Apabila si jantan ini menahan kencing, sungguh ia tidak dapat buang air sambil berlari kencang, sehingga akibat larinya semakin melemah. Dia tahu mula-mula je laju, nanti akan perlahan juga, sebab dah tak tahan banyak menahan kencing lama. Berbeza dengan kijang betina, ia dapat langsung membuang air kencing sambil berlari. Sebab itulah kalau kita fikir tentang kebesaran Allah SWT sebenarnya yang menentukan ni. Dari satu sudut kita tengok ini untuk kelangsungan hidup lah, kan. Allah memelihara kijang betina. Kijang betina tu mungkin dia duduk jaga anak-anak dia. Selepas bapa menghasilkan anak, dikorbankan bapa. Ada lagi anak-anak yang lain. Kalau kijang betina yang menjadi mangsa, mungkin anak-anak tu kan tak dapat penjagaan. Hikmah Allah SWT semualah, dengan sebab-sebab, sebab atas sebab. Siapa yang mengajarkan anjing apabila
Siapa yang ajarkan anjing? Ini singa. Tengok yang asal ni. Anjing sini. Mungkin dia bertukar kadang-kadang kesilapan taib kot. Bukan. Betul. Allamahu, anjing. Dia bukan sebab dia dalam teks asal ni, Allamahu ni balik kepada kalb, anjing. Sebab dia guna kata ganti nama. Jadi balik kepada siapa? Kalau di sini balik kepada anjing lah. Sebab perenggan yang terdekat berkenaan dengan anjing. Tadi lalat ya? Ustazah silap perenggan. Ahmad Al-Mukhtar. Yang terdekat sebelum daripada tu. Singa. Singa kan? Tak. Bukan. Betul. Bukan yang bawah, betul di atas. Selepas lalat tu waman allamal kalb. Selepas lalat, siapa yang mengajarkan anjing? Perenggan selepas tu barulah waman allamahu. Anjing lah. Yang kitab asal ni anjing. Selepas lalat tu, siapakah yang mengajarkan anjing dalam ni? Lalat rusa. Lalat jatuh tu. Lepas tu singa saja rusa. Singa pergi nanti kejap. rusa jantan. Lalat lepas tu buru kijang. Anjing kan? Betul lah. Betul lah anjing. Betul. Selepas tu betul lah anjing. Dalam ni singa. Dalam ni singa tapi dalam ni anjing. Anjing. Saya sebut anjing tadi kan? Dalam buku perempuan tu singa. Sebab Ustazah baca yang lain. Tengok sini balik. Mana dah tak jumpa kat anjing. Sebab dalam kitab asal ni anjing. Yang singa melihat rusa tu dia sebut kalb. Ijab al-unsa. Anjing mungkin maksud di sini serigala ke kan, gitulah. Anjing serigala lah. Tapi bukan singa lah. Asad tu di atas lagi. Singa tu yang sapu singa. Asad tu yang sapu sapu jejak langkah dia tu dengan ekor. Lepas tu lepas tu gajah. Lepas tu lalat. Lepas tu anjing. Anjing masuk sini serigala lah. Biasanya kalau anjing hutan ni yang ni bukan singa lah. Kalau dalam ni tak apalah perempuan, kalau tak nak tukar pun tak ada masalah sangat. Dia bukannya ni wa'allamahu. Jadi dia lain tu daripada perenggan yang tengok rusa. Siapa yang tengok rusa tu? Kan, rusa jantan, rusa betina tu. Yang asal tu kalb. Anjing lah, anjing. Dan dia jugalah waman alamahu. Dia jugalah anjing jugalah. Bila bumi tu ditutup dengan salji, dia dapat memerhatikan. Jangan bayangkan anjing kita ni, anjing yang salji tu, anjing yang kan, dia memerhatikan lokasi salji yang nipis. Dia memerhatikan salju yang nipis, tempat-tempat yang nipis. Yang telah cair. Kan, bila nipis tu maksudnya salji tu dah tak tebal. Dia macam tempat-tempat tu dah cair sikit, dah nipis.
Dia memerhatikan itu. Sebab apa? Sebab dia perhatikan tempat tu. Sebab dia tahu di bawahnya ada lubang anak. Lubang anak. Kelinci tu anak. Ke dalam ni dia sebab apa? Kelinci. Kelinci tu anak. Kelinci dalam bahasa Indonesia kan? Anak. Dalam kitab asal ni aranib. Jamak kepada arnab. Lubang-lubang anak dalam tu. Sebab bila anak tu bernafas, dia akan mencairkan salji tu jadi nipis. Itu petunjuk-petunjuk yang dia tahu lah. Ni kan dalam buku perempuan tu, kemudian dia menggali dan memangsanya kerana dia tahu bahawa panasnya tarikan-tarikan nafas kan, nafas itu mencairkan beberapa bahagian salji sehingga dia jadi nipis. Siapa yang mengajarkan? Ini memang serigala lain pula ni. Yang anjing tadi dengan kalb, yang ni dengan zib. Dalam perempuan ni serigala kan, az-zibu. Siapa yang mengajarkan serigala apabila tidur untuk gilirkan kedua mata, kemudian tertidur dengan salah satu mata, dan apabila mata yang lain mengantuk, maka serigala menidurkannya dan membuka mata yang satunya yang sebelumnya tidur. Ni memang menakjubkan betul lah. Kalau kita boleh tidur macam ni, Ustazah nak tidur macam ni. Sebab banyak kerja nak buat kan. Boleh baca sebelah, tidur sebelah. Tapi tak boleh. Manusia tidak ada kepandaian seperti ini, puan. Allah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Yang ni boleh tengoklah kajian-kajian sains yang terbaru macam mana dia cakap. Hal ini menimbulkan syair, menimbulkan puisi pula di kalangan orang Arab. Ia tidur dengan satu matanya untuk melindungi diri daripada kematian mata lainnya, seperti haiwan terjaga tetapi tidur. Ia tidur dengan salah satu matanya dan berjaga-jaga dari kematian dengan mata yang satu. Ia terjaga dan tertidur. Tak apalah. Menarik ni. Siapa yang mengajarkan burung meminta tolong apabila anaknya terjatuh? Usfurah. Wa man 'allamal usfurah idza saqata farquha antastaghith. Siapa yang mengajarkan burung minta tolong apabila anaknya terjatuh? Padahal sebelumnya tidak ada satu burung lain di sampingnya. Masa tu tak ada tolong, tapi tiba-tiba datanglah burung-burung lain mendengar panggilan tu, seruan dia minta tolong tu. Kemudian burung-burung yang datang memberikan pertolongan ni terbang dekat anak burung tu. Terbang sekitar anak burung yang jatuh tadi. Burung itu menggerak-gerakkannya dengan cara mereka. Mereka berikan kekuatan, semangat serta ni macam beri bantuan pernafasan kan. Sehingga lama-lama dapatlah anak burung tu terbang bersama mereka. Hatta yatira ma'ahum. Dia ada ni jugalah, maksudnya apa? Tim penyelamat dia lah. Salah seorang pemburu memberitahu, kadang-kadang apabila melihat seekor burung hinggap di dinding, saya gerakkan kedua tangan saya seolah-olah ingin melemparnya, tetapi burung itu tidak terbang. Begitu juga saya menyungkur seakan-akan hendak ambil sesuatu. Anehnya, ketika tanganku akan menyentuh kerikil, batu ataupun biji di tempat terdekat, burung itu langsung terbang. Dia gerakan kita tu, maknanya burung ni dia ada kecerdikan, iaitu dia ada cara kalau gerakkan tangan. Kalau gerak tangan-tangan saja dia tak lari. Kalau kita gerak dengan pergerakan kita semata-mata mengikut laporan pemburu ni, dia tak akan lari. Sehinggalah kita ambil batu tu, barulah dia lari. Macam monyet takut plastik tu lah tadi.
dengan pegang lastik tu, makcik tu kata memang dia lari. Dia kenal apa yang membahayakan dia, binatang ni. Siapa yang mengajarkan lubab? Lubab iaitu sejenis labah-labah. Al-lubab ni memang dalam Arabnya alif lam lam baba, al-lubab. Man 'allama al-lubab, iaitu sejenis labah-labah. Wa huwa syifun minal anakib. Ankabut tu kan, ankabut, nakib, yang menempel di tanah kemudian menggulung diri. Labah-labah menggulung diri kan, dia jadi segumpal gitu kan. Lalu ketika seekor lalat datang, dia pun melihat binatang itu seperti tidak mengacuhkannya, tetapi tiba-tiba lubab itu menyergapnya seperti sergapan. Sergapan macam mana? Seperti lompatan harimau. Dia pandai menserkap kan, menyerkap. Siapakah yang mengajari labah-labah? Yang ni al-lubab tu mungkin sejenis labah-labah lain lah. Labah-labah kan banyak spesies juga. Lubab tu sejenis labah-labah. Yang ni ankabut, memang labah-labah. Wa man 'allama al-ankabut. Siapakah yang mengajarkan labah-labah menenun jaring sarang dia tu yang tinggi dan kukuh, dan membuat seutas tali di atasnya, kemudian bergantung pada tali tersebut. Ketika ada nyamuk yang terperangkap dalam jaring tersebut, maka dia segera mendekat dan memasanya. Dia kan, sebab itu para saintis ni dia jadi apa, memang meniat, orang panggil galik lah, galik dalam apa ni, mengkaji haiwan ni. Sebab memang menakjub. Contoh Ailio kan, labah-labah tu, Ailio kita dah jadi sarang, kan, Ailio dia tu boleh jadi sarang, lekat. Cepat pula tu kan dia buat. Kalau kita tengok labah-labah kan yang tergantung kan tali tu, kita potong pun ada pula lain. Siapakah yang mengajarkan kijang ketika masuk ke sarang untuk berjalan mundur? Tidak lain supaya dapat menghadap dengan matanya demi maksudnya mengawasilah segala sesuatu yang dibimbangi dapat membahayakan diri dan anaknya. Dia masuk ke sarang, kijang ni masuk ke sarang dengan cara undur. Siapakah yang mengajarkan kepada kucing ketika melihat seekor tikus di atap agar mengangkat kepala seperti mengisyaratkan kepadanya agar kembali, kemudian baru benar-benar mengajarnya? Itu kerana tujuannya untuk menakutkan tikus, sehingga jatuh, tergelincir dan jatuh. Kalau orang Kelantan panggil cegelung lah, cegelung. Kemaman cakap apa? Sama, celung juga. Celung tu jadi takut tu, jadi kata-kata tu boleh menggentarkan tikus tu sehingga menyebabkannya terjatuh. Dia guna senjata mata. Itu kartun apa tu? Kucing dengan tikus tu? Apa dia? Tom and Jerry. Betul-betul. Detil tengok kartun tu. Masa budak-budak dulu suka, masa dah tua-tua penat tengok. Sebab cerita dia tak habis kan. Kita nak akhir dengan bahagia. Siapakah yang mengajarkan tikus? Tikus apa tu puan? Sejenis tikus. Marmut iaitu haiwan kecil sejenis tikus yang memiliki tangan pendek serta kaki dan ekor yang panjang. Cubalah cari tu. Untuk menggali rumahnya di kaki lembah yang posisinya jauh lebih tinggi daripada aliran air banjir, agar ia terhindar daripada benda apa saja lewat yang lalu dan aliran air banjir. Jadi dia buat sarang dia tu di tempat yang tinggi,
Yang apa ni tak kena pada aliran air, tak akan kena sarang dia tu. Lalu setelah itu dia menggali lubangnya lebih dalam, kemudian membuat pintu-pintu yang banyak di setiap sudut lubang tersebut dan memasang pembatas tipis antara pintu-pintu itu dan permukaan tanah. Apabila dia rasa bahaya, dia dapat buka sebahagian pintu itu dengan benda yang paling mudah dan keluar darinya. Dia ada banyak pintu. Kemudian ada penghalang tipis di antara pintu-pintu itu dengan permukaan tanah. Bila ada bahaya, dia akan membuka sebahagiannya dengan sesuatu yang sangat mudah, kemudian keluar dari sana. Dia buat banyak pintu. Dia maksudnya ada, dia tahu, dia panggil apa ni, dia sudah urai dengan dia letak exit kat mana. Itulah pintu keluar tu. Pintu kecemasan. Dia tahu dia dapat keluar dengan mudah. Dia ada pintu kecemasan, gitulah. Kerana haiwan ini banyak lupa, maka ia membuat rumahnya dekat tumpukan atau batu besar sebagai tanda untuk mengetahui rumahnya apabila dia tersesat jalan. Dia tak macam lebah lah kan. Lebah tu dia kenal rumah dia walaupun jauh. Macam kita jugalah, kalau kita ni jenis pelupa, kena letak tanda. Siapakah yang mengajarkan dalam ni macam tutul harimau. Bila tubuhnya kelebihan lemak, maka ia akan bersembunyi kerana sulit untuk bergerak. Setelah lemak itu hilang, barulah dia muncul kembali. Jadi tikus tadi tu dia kena letak rumah dia tu dekat apa? Sebab rumah dia macam tu kan, tak ada tanda, lubang-lubang gitu je. Jadi dia nak ingat lubang tu duduk mana, dia kena letak dekat batu. Buat tu dekat batu besar, sakhrah, alamatan lahu alal bait. Batu tu jadi mercu tanda lah kan, macam tanda rumah dia dekat situ. Siapa yang ajarkan rusa? Bila tanduk ni jatuh, maka kemudian dia segera bersembunyi kerana senjatanya telah hilang, sehingga ia menjadi gemuk. Apabila pertumbuhan tanduknya sudah sempurna, maka ia akan menjemur diri agar terkena sinar matahari dan angin. Dia juga akan banyak bergerak supaya dagingnya kembali kencang dan kekal, dan lemak yang menghalanginya untuk menerjang hilang. Jemur dulu. Jemur, dia panggil apa? Berjemur kan, untuk kuatkan balik. Sebab dah bila dia sembunyikan diri tu, sembunyikan dulu, biasanya tak dapat cahaya matahari lah. Macam kita lah, bila duduk saja dalam rumah sebulan, Allah, keluar macam mana jadi. Tapi dia kena bersembunyi. Sebab apa? Sebab tanduk dah patah tu. Dia apa ni, tak ada senjata lagi untuk melawan. Pergerakan ni sebenarnya menguatkan otot kan. Sebab itu bagi banyak kan penyakit apapun, dia suruh bergerak. Kita ni bergerak menguatkan otot. Allah SWT menyusun semuanya dalam skala yang sangat kemas lah. Kita ingat kalau banyak rehat semakin sihat. Tak.
Orang nak pergi Mekah kan, orang nak pergi Mekah, dia akan tanya apa kita mula-mula? Kalau yang cek kesihatan lah, dia tanya apa? Boleh berlari tak? Antara soalan, boleh berlari ke tak? Memang berlari sungguh. Jadi perkara-perkara seumpama ini memang sangat banyak. Hadza babun wasi'un jiddan wa yakfi fi qawlihi subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tidaklah kami alpakan sesuatu pun di dalam kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Dan orang-orang yang berdustakan ayat-ayat kami adalah pekak, bisu dan berada dalam gelap gelita. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatan, nescaya disesatkannya. Dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk diberikan petunjuk, dia akan menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta, Allah sebagai Rabb yang mencipta haiwan-haiwan yang menakjubkan itu. Haiwan-haiwan tu dinyatakan dalam Al-Quran, dia umamun amsalukum, umat seperti kamu juga. Itulah ayat yang bawah tu penting tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim. Wa may yasha'illahu yudlilhu. Siapa yang Allah nak kehendaki, Allah akan sesatkan dia. Wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim. Siapa yang Allah nak dia tu dapat petunjuk, yaj'alhu 'ala siratin mustaqim. Lagi-lagi penting kita ni doalah kepada Allah. Allahumma hdini wa saddidni ihdinas siratal mustaqim. Lepas tu doa yang apa ni? Siapa yang pergi solat badui tu? Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika qasamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la tamut wal insu wal jinnu wal insu yamutun. Kita itu inti dia tu, inti di tengah-tengah tu. A'udzu Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani tu. Yang kita tak nak di tengah tu, iaitu engkau menyesatkanku. Kita mohon perlindungan Allah daripada Allah menyesatkan kita. Inilah sebab apa ayat Al-Quran ni, wa may yasha'illahu yudlilhu. Jadi kalau kita belajar ni kan daripada ayat-ayat Al-Quran ni, kita kena tak nak sesat, kita kena iktiraf Allah sebagai Rabbul Alamin. Kan kena ambil iktibar daripada haiwan. Semua itu mengingatkan kita kepada Allah sebagai Rabb dan mendorong kita memperhambakan diri kepada Allah. Allah sebagai ilah. Nampak macam belajar tentang haiwan je, tapi menarik pendekatan ni. Apa dia tadi? Cuba break sekejap. Kita ambil pengajaran tadi tu.
buruh rajin kan, dia tak kisahlah apa yang berlaku di tengah jalan, dia pergi je cari rezeki. Apa lagi? Ayam ayam tidak mementingkan diri kan, dahulukan orang lain, dahulukan ayam lain. Banyak dah kan, tentang keberanian, tentang perubatan dan sebagainya. Semua itu menunjukkan kebesaran Allah semata-mata. Kebesaran Allah semata-mata. Kita dah masuk sikit lagi, ini ayat-ayat Al-Quran. Sisi kemiripan antara binatang dan manusia. Masalah wajhul mumatsalah bainal hayawanat wa bainal insan. Wa banil insan. Qala Ibn Abbas fi riwayah Atha. Ibn Abbas mengatakan dalam riwayah Atha mengenai ayat illa umamun amsalukum, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Dapat ayat sebelum tu kan, illa umamun amsalukum, bahawa sebenarnya Allah maksudkan ialah makhluk-makhluk itu, iaitu binatang, melata dan burung, sama seperti halnya kamu dalam mengenalku, mengesakanku, bertasbih kepadaku dan memujiku. Satu sudut dia sama, maknanya dia ada kelompok dia sendiri. Kehidupan kita manusia ni, kita dalam kelompok kita kan, jarang-jarang je walaupun rumah kita tu ada labah-labah, tapi maknanya kita jarang-jarang je mengingat labah-labah ada kat rumah kita tu kan, semut ke apa, sebab kita sibuk dengan kelompok kita lah. Sebagai manusia, esok nak pergi mana kan, nak jumpa siapa, nak apa-apa, hidup macam sebagai manusia. Binatang pun macam tu juga, dia sibuk dengan umat dia lah. Satu lagi, satu sudut umat ni, umamun amsalukum, maksudnya dari sudut mengiktiraf Allah sebagai Rabb, tunduk kepada Allah, mengenal Allah, esakan Allah, bertasbih kepada Allah dan puji Allah. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berapa tu, surah Al-Isra ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Bila sebut yusabbihu bihamdih, kita pun ingatlah kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir hayat dia, dalam rukuk dan sujud tu dia baca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ada tiga situ, ada istighfar, tasbih dan tahmid. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika. Ni tasbih dan tahmid, yusabbihu bihamdi. Dalam surah surah An-Nasr kan, fasabbih bihamdi rabbika, dua tu ada kan, tasbih dengan tahmid. Kemudian akhir sekali tambahlah daripada makhluk-makhluk lain tu wastaghfir, istighfar bagi manusia kita ni. Jadi pentinglah, maksudnya kita nak sebab itu antara sunnah lah kita kata, Nabi pada akhir hayat dia baca dalam rukuk dan sujud, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Rukuk sujud sekali-sekali baca. Jadi boleh pelbagaikan sebenarnya perbacaan dalam rukuk dan sujud. Sebab dalam tu dia dah ada istighfar. Kenapa tak lagi bila kita sujud? Sujud ni adalah satu posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah. Jadi dalam tu dah ada istighfar, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Kalau nak cepat pun dah ada istighfar dalam tu. Assalamualaikum terus naik Grab contohnya kan, dah ada dalam tu istighfar. Tu kaitan dia, maknanya Allah SWT ni dia memang nak makhluk dia ni, suka manusia ni kan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dan memujinya. Allah nak supaya makhluk-makhluknya sucikan Allah daripada segala kekurangan dan puji Allah. Tahmid ni maksudnya kita letakkan segala yang elok-elok tu, kembalikan segala yang elok-elok tu kepada Allah. Antara yang sebab tu zikir yang kalimatani habibatani ila rahman,
khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu zikir itu dalam hadis yang terakhir dalam Sahih Bukhari. Kitab terakhir dalam Sahih Bukhari adalah Kitab Tauhid. Kitab Tauhid duduk akhir sekali. Sebab bila kita mati, kita nak tauhidkan Allah. Dan hadis yang terakhir, hadis itu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah yang disukai oleh Tuhan kita Ar-Rahman, yang ringan disebut lidah dan berat pula bila ditimbang dalam timbangan mizan. Apa dia dua kalimah tu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi best kan dengan ayat ni. Kita habiskan muka surat 265 Firman Allah Subhanahu wa taala yang lebih kurang makna dia sama dengan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat kullu qad alima salatahu wa tasbihah. Tidakkah kamu tahu bahawasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembang dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara solat dan tasbihnya. Solat tahu wa tasbih, doa solat taklah solat dan tasbihnya. Jadi semua makhluk ni beribadah kepada Allah, memuji Allah, beribadah kepada Allah. Termasuk yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, surah Al-Hajj ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wat dawab. Apakah kamu tidak mengetahui bahawa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, bumi, apa yang ada di langit dan di bumi, man fil ardi was samawati wa man fil ardi. Begitu juga dengan matahari, bulan, wan nujum, bintang-bintang, wal jibal, gunung-gunung, wasyajaru, pokok-pokok, dan binatang-binatang yang melata. Semuanya yasjudu lahu, sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah. Saya rasa setakat itulah kita ambil firman tu nanti. Memang. Tapi kalau kita duduk dalam rumah, kita tak perasan pun benda tu. Tapi bila kita keluar setiap hari duduk tengok, bila kita belajar kitab apa semua ni, kita rasa ialah binatang tu buat ibadah juga. Pagi-pagi tu kita boleh ambil tiba lah pagi-pagi dia dah buat kerja, cari makanan. Macam kita pun begitulah kan. Ya, itu bang. Sebab binatang ni dia cari rezeki juga kan. Rezeki tu lah ditentukan, tapi kena cari. Rezeki tu, kau tengok labah-labah kan, rezeki dia ada, rezeki tadi, tapi kita kena usaha untuk memerangkap rezeki tu. Gitulah. Dan kalau pokok ni, kalau kita pergi kat tepi jalan, dia ada pokok-pokok yang tertentu yang dikerumuni oleh burung. Tapi bila dia balik ke sarang, bila bising tu, petang dengan pagi sahaja. Dan satu lagi Ustazah, rumah saya tu burung selalu patut saya leader. Tapi saya kata kenapa ni? Saya pun search pagi kan. Rupanya dia ada burung yang jenis burung yang migrate, yang berhijrah. Jadi dia nak jaga kawasan tu, jaga keselamatan tu. Jadi bila dia dekat sliding tu cermin, dia nampak bayang dia. Jadi dia merasa macam seolah-olah tu makna burung lain untuk kacau kawasan dia. Itu yang dia patut tu. Oh, dia anggap musuh dia lah. Ingatkan nak tegur kita. Ya. Subhanallah kan. Banyaklah maksudnya. Kaki perempuan balik memang merhatikan binatang di sekeliling.
Tapi memang apa ni, menakjubkan, manusia belajar daripada binatang. Betul lah. Yang paling menarik pada ustazah ialah suntikan tu belajar daripada burung. Okay, segala yang baik daripada Allah, segala yang kurang itu daripada diri kita sendiri. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.